Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum saya memulakan kalam kita sebagai kalam manusia ini, apa kira kita mulakannya dengan kita membaca kalamullah, dan kita membaca dan memilih ummul kitab daripada suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita juga baca saranan Nabi, terutamanya kita sekarang ni semua ya, penonton yang bersama dengan saya, keluarga saya, adik-beradik saya, semua yang bersama, marilah kita mulakan juga dengan kita membaca. Nabi menyuruh kita membaca pada pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dan kita berdoa pada Allah agar kita berada di dalam kubu. Allahumma tahassanna bidzil izzati wal jabarut. Kita berlindung seolah-olah berada dalam kubu yang memiliki segala kemuliaan dan kekuatan. Wa'tasamna bi rabbil malakut, dan kita memohon benar-benar penjagaan daripada Tuhan segala yang berkuasa. Dan kemudian watawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut, dan kita hanya menggantungkan dan menyerahkan pengharapan kita semata-mata kepada Allah yang sifatnya hayyun la yamut, yang hidup yang tidak akan mati, maha suci Allah. Dan kita minta pada Allah, ya Allah, bebaskan, lepaskan, lencongkan, jauhkan kami semua ya Allah minal wabak, ya, daripada wabak yang sedang menimpa ini. Doa hari Jumaat minta diaminkan, doa hari Jumaat ada ruang dikabulkan. Doa pada hari Jumaat seorang hamba bila meminta, Allah sangat suka untuk menunaikannya. Kita minta wa'tasamna, ya Allah, kami berlindung tadi, dan kemudian ya Allah, Allah masrif anna hadzal waba, Allah masrif anna hadzal waba, Allah masrif anna hadzal waba. Jauhkan wabak ini ya Allah daripada menimpa kami individu, keluarga kami, anak kami, zuriat kami, kepada jiran-jiran tetangga kami, semua yang ada di lorong kami, semua yang ada di taman kami, semua yang ada di kampung kami, semua yang ada di daerah kami, semua yang berada di negeri Selangor ini, juga negeri-negeri yang lain, dan negara kita yang kita cintai, bahkan dunia seluruhnya. Kita minta Allah bebaskan daripada wabak ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itulah doa kita sebagai seorang hamba, dan kita mulakan pagi hari ini dengan kita terus lagi berdoa, merintih dan merayu. Dan insya-Allah nanti pun lepas zuhur kita difahamkan bahawa kita sama-sama akan juga beramai-ramai melakukan solat Jumaat, solat hajat. Semoga dengan itu juga kita dapat berdoa lagi pada Allah dan tak berhenti berdoa, ya. Isbiru wa sabiru, seolah-olahnya kita sabar dan kemudian kita kuat kesabaran, sehingga seolah-olah kesabaran kita lebih kuat berbanding dengan sabarnya musuh yang nak merosakkan kita. Yakni sabarnya virus tersebut untuk merosakkan kita, kekuatan kita kena jauh lebih kuat. Baik. Rakan-rakan saya, ya, yang saya anggap sebagai keluarga ini, alhamdulillah pada pagi ini di masjid yang sangat indah ini
tetapi melangkah masuk di pagi hari ini dalam keadaan waktu duha ini, kita rasa satu perasaan yang seperti merasa sunyi di dalam, kerana masjid kita ini, Masjid Tengku Ampuan Jamaah di Bukit Jelutong ini, masjid yang meriah dengan majlis pengajian, meriah dengan majlis ilmu, meriah dengan majlis zikir, bacaan-bacaan Al-Quran. Tetapi saat ini bersempena dengan wabak ini, kita dapati keadaannya sunyi. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada seluruh tim pengurusan masjid dan juga pejabat agama Petaling yang membuat inisiatif untuk kita sama-sama, walaupun kita tak datang ke masjid, tapi hati kita bawa ke masjid. Jadi seolah-olah kita sekarang sama-sama berada dalam rumah Allah, sama-sama sedang menghayati i'tikaf dalam rumah Allah, dan bukan sekadar duduk untuk datang ke masjid, ya, tetapi lebih besar daripada itu, kita sama-sama datang dan duduk pula dalam majlis ilmu yang Nabi sebutkan sebagai taman-taman syurga. Saya teringat, ya, kalau dalam suasana sekarang ini, dalam suasana yang kita tahu bahawa ketika ini kita tidak boleh keluar daripada rumah masing-masing, dan kita mula berfikir aktiviti biasa tapi sifatnya jangka panjang. Saya suka menyarankan pada diri saya sendiri, ya, kita buat macam-macam aktiviti, tetapi marilah kita susunnya secara seimbang. Maksudnya, kalau kita makan, kita buat senaman, itu untuk fizikal kita. Bila kita membaca, itu untuk akal kita. Kemudian, bila kita memperkukuhkan dengan amalan-amalan rohani, itu adalah mengukuhkan spiritual kita. Maknanya, dalam tempoh kawalan pergerakan ini, kita doa pada Allah, kita dapat kembali menyeimbangkan. Kita selama ni mungkin hanya pulun untuk menyelesaikan masalah fizikal kita. Kita cari tak cukup, kerja pagi tambah kerja petang, tak cukup lagi petang, kita tambah sampai malam. Kemudian kita tanpa sedar, kita telah gunakan sebahagian daripada badan kita, diri kita, fizikal kita ini, tetapi kita tak tahu adakah kita telah juga membina akal kita. Dengan kita tambah ilmu pengetahuan, dengan kita tambah dengan muhasabah dan fikir, ya, adakah itu juga seimbang ketika kita mengguna banyak sekali upaya daripada kita punya fizikal kita. Jadi akal marilah kita bina, dan kita harap majlis yang sebegini yang ada, alhamdulillah banyak sekali sekarang ni, dapat membawa kita kepada pembinaan akal yang sangat baik. Kemudian saya juga melihat banyak sekali memberi cadangan-cadangan, ya, dan suka juga saya nak menambah rakan-rakan kita. Maknanya kita binalah asas rohani yang kuat, insya-Allah, ketika kita nak seimbangkan fizikal, kita punya intelektual, dan dalam masa yang sama kita juga memperkukuhkan kita punya spiritual kita, amalan-amalan rohaniyah, ya, zikir-zikir tertentu, solat yang kita perhalusi balik, solat jamaah kita bersama keluarga kita. Inilah semua yang kita harap kita dapat laksanakan sepanjang proses ini. Inilah hikmah. Kalau orang tanya apa hikmahnya, hikmahnya adalah kita dapat mempertajamkan balik kekuatan individu. Saya suka baca satu buku yang dikata apa dia, manusia ni kita setiap hari tanpa sedar ibarat seorang tukang gergaji yang menggergaji kayu. Hari-hari kita ni seolah-olah kita keluar, kalau kita tak di rumah sekarang ni, pukul 5 pagi tadi kita dah mula bergegas. Isteri capai itu ini untuk siapkan sarapan, suami bergegas siap panaskan enjin kereta, kemudian berjejer-jejer jam di jalan raya, kemudian sampai ke office, tengok tugasan, tengok report yang kita kena buat, tengok senarai meeting, kemudian laksanakan tugasan. Tanpa sedar, kita sebenarnya menggunakan kita ni persis seperti seorang yang tukang menggergaji kayu. Hari-hari, pagi lagi dah, kadang-kadang balik petang, ya. Kadang-kadang tak cukup petang, balik tengah malam, anak semua dah tidur dah, dapat tidur sekejap, pagi esok ulang lagi. Dan kita ada stamina mengulang ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun. Perasan tak apa yang berlaku? Seperti tukang gergaji kayu tadi, dia gergaji, kita pun letak hasil kerja kita, gergaji lagi, susun kayu-kayu yang kita dah siap, gergaji lagi, susun. Tetapi bila kita toleh ke sebelah sana, masih banyak lagi kayu-kayu yang kita kena uruskan. Itulah kehidupan.
kita tetap kena menggergaji. Tak ada orang yang tak boleh menggergaji. Dia kena menggergaji. Maksudnya dia kena melaksanakan tanggungjawab dia. Tetapi apa yang sebaik dia buat? Orang yang baik, orang yang hebat, orang yang bagus dalam konteks agama kita di sisi Allah ialah orang yang dia kena ambil masa berhenti sekejap. Kalau orang tu gergaji, kita kata, Mat, berhenti sekejap. Sekarang tengok balik mata gergaji kamu. Apa jadi pada mata gergaji kamu? Bila mata gergaji dia, kita tengok mula tumpul, dia kerja, dia bagi dia punya usaha dia tu lebih daripada dulu. Berpeluh-peluh. Tetapi makan kayu tu, maknanya kayu tu makin dia kena sikit-sikit sebab gergaji tu tumpul. Okey, katalah kita bagi tahu pada Mat berhenti sekejap, ambil pengasah. Sekarang kamu asah mata gergaji kamu. Okey, dia berhenti sekejap. Nampak dia tidak bekerja. Dia tidak produktif. Kenapa? Sebab dia berhenti bekerja. Tetapi dia tak boleh dikatakan tak produktif. Kenapa? Sebab bila dia berhenti kerja, sekarang dia mengasah mata gergaji dia. Bila dia asah mata gergaji, dia sentuh mata gergaji yang semua yang dia dah asah tadi, sekarang dia sambung balik kerja. Dia letak saja gergaji tersebut, sekali dia tolak dan sekali dia tarik 2 inci masuk. Nak bagi tahu pada kita, manusia macam kita ni kena ada masa untuk kita berhenti. Sekarang Allah menentukan kepada kita, berhentilah untuk mempertajamkan mata gergaji kita. Kita berhenti untuk mempertajamkan mata gergaji keluarga kita. Jadi lebih efisien, jadi lebih cekap. Caranya seimbangkan. Jangan tak seimbang antara fizikal, intelektual dan spiritual. Kerana itulah semua yang saya kasih sekalian ya. Kalau kita tengok mungkin perbincangan kita pada hari ini, bila kita nak melaksanakan kebaikan, setengah orang rasa bahawa bila aku dah melaksanakan kebaikan, cukuplah perintah kepada kita untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Saya suka nak mengulang bahawa kepada diri saya terutamanya, kebaikan ni kan, dia tak akan sempurna sehingga kita melakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Ya. Ini kita dapati dalam kalau kita mengaji ya, dalam suratul Mulk ya. Mungkin pagi-pagi atau malam-malam kita buka helayan, kita ataupun sebahagian kita menghafal, kita akan baca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan mati wal hayat dan hidup. Apa tujuan Allah jadikan kita ni hidup dan mati ataupun mati dan hidup? Apa tujuan dia? Liyabluwakum, untuk uji kamu. Hari ini kita tengok, adakah aku ni berjaya dengan ujian ini? Apa ujian yang Allah nak bagi padaku? Ayyukum, siapakah di kalangan kamu? Siapa di kalangan suami, siapa di kalangan isteri, siapa di kalangan anak-anak, siapa di kalangan adik-beradik, siapa di kalangan keluarga, siapa di kalangan masyarakat, siapa di kalangan organisasi. Ayyukum, siapa di kalangan kamu ahsanu amala. Allah gunakan kalimah ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya. Jadi sekarang kita berbincang pagi ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan rehat, dalam keadaan aku nak pertajamkan mata gergaji aku. Kita tanya balik, adakah selama ni kita telah setting dalam minda kita bahawa aku ingin membuat yang terbaik? Adakah bila aku laksanakan satu-satu tugasan, aku hanya nak buat baik atau terbaik? Apabila aku solat, subuh tadi kita solat, adakah aku boleh laksanakan solat subuh itu dengan cara terbaik? Adakah kita mengaji sekarang, kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita sama bermuzakarah, adakah cara aku duduk menuntut ilmu ini adalah dengan cara terbaik? Isteri atau suami bergotong royong sejak lagi kat dapur, adakah masing-masing mempunyai pemikiran bahawa aku nak beri yang terbaik? Aku nak beri yang terbaik. Aku nak beri yang terbaik. Kerana di sinilah masalah ataupun di sinilah kekangan ataupun cabaran manusia. Apa dia? Sebab manusia biasanya dia cenderung hanya berbuat baik. Dia bukan untuk buat yang terbaik.
Sebab tu dalam Islam, konsep kita bila kita dengan Allah, sebab kita dengan Allah tak boleh lepas. Bila kita sebut kita dengan Allah, hidup aku ni sebagai hamba kepada Allah merupakan Tuhan aku. Maka bila kita dengan Allah, ada masa kita dengan Allah tu kita kena kerja. Ada masa kita dengan Allah, kita dengan keluarga. Ada masa kita dengan Allah, kita beriadah. Maknanya kita takkan lepas, walaupun satu saat, detik satu saat itu kita takkan pernah lepas, melainkan kita ni adalah hamba kepada Tuhan kita. Baik, bila kita dengan hubungan kita, semua benda yang kita buat ini sebenarnya dengan Tuhan. Walaupun seorang isteri memasak di dapur untuk suami keluarga, tak, itu dia dengan Tuhan. Ya, sebab Allah lah yang memberi keluarga, Allah beri anak, Allah beri suami untuk dia. Maka dia dengan Tuhan. Bukan dia dengan suami, bukan dia dengan anak, bukan dengan isteri, tak. Dia dengan Tuhan. Maka Allah seolah-olah setkan kepada kita, apabila dengan Allah, maka kita kena buat adalah terbaik. Ini yang kita faham dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sebahagian kita, ya, kalau kita di Masjid Tengku Ampuan Jemaah ni, kita ada pengajian hadis dan pengajian-pengajian lain. Kita akan sampai pada satu hadis yang disebut sebagai hadis Jibril. Kita tahu, saya tak nak mengulang itu. Dalam hadis tersebut, kita tahu bagaimana Nabi SAW daripada Sayyidina Umar didatangi oleh seorang lelaki misteri dan bertanya pada Nabi tentang wamal Islam, wamal iman, wamal ihsan. Ya, ada 3 soalan ditanya oleh lelaki misteri tersebut. Islam tu apa? Nabi jawab tentang rukun Islam. Iman itu apa? Nabi jawab tentang rukun iman. Kemudian yang ketiga ditanya wamal ihsan kepada Nabi SAW. Nabi menjawab al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Jadi rupanya sebab kita tahu di hujung itu fantalaqa, kemudian pergilah lelaki misteri tersebut, kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, atadri, engkau tahu tak siapa yang bertanya? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi berkata, yang datang tanya soalan itu Jibril, yang telah datang untuk mengajak agama kamu. Jadi pagi hari ini, waktu duha yang penuh aman damai ni, apa yang diajar oleh Jibril kepada seluruh sahabat dan sahabat sampai kepada kita untuk kita ulang hadis tu pagi ni, Jibril bertanya tentang ihsan. Ya, apa itu ihsan wahai Muhammad? Wahai Rasul Allah, wahai pesuruh Allah, apa itu ihsan? Dan bila dikatakan ihsan, maka jawapan daripada Nabi kepada malaikat Jibril, ihsan. Sekarang saya sebagai seorang suami, mungkin isteri yang mendengar ini, kita sebutkan tadi, kita dengan Allah setiap saat kita sedang mengabdikan diri pada Allah. Setiap saat kita mengabdikan diri pada Allah. Jadi ihsan tu apa dia? An ta'budallah, engkau mengabdikan diri kepada Allah. Engkau melakukan ibadah. Maknanya engkau mengabdikan dirimu pada Allah. Ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka, seperti engkau melihat Allah. Maknanya seolah-olah kita dengan Allah tu sentiasa seperti saya dengan kamera ni, yang sentiasa memerhati saya. Begitulah seolah-olahnya saya rasa bahawa saya sentiasa akan diperhatikan. Ini contoh sahaja. Rasa pertama yang ada bagi orang yang sepatutnya bila dia melakukan amal, ya. Kalau tak sampai tara itu, kita rasa bahawa kita diperhatikan. Tadi kita memerhati, ya, Allah tu, kita memerhati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tak capai itu, kita rasa Allah memerhatikan. Baik, kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia adalah kita bila dah set dalam diri kita, ya, aku buat semua kebaikan ini seolah-olah aku melihat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan pastikan bahawa kebaikan ini aku akan lakukan dengan sebaik-baik yang mungkin, ya, sebaik-baik yang mungkin. Inilah ruhnya. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb kita, Tuhan yang kita hinakan diri kita di hadapan keagungan dan kebesarannya, maka tahulah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita untuk kita buat terbaik. So, dah 2 kali kita dengar kalimah terbaik, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Wamal ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita dapati bahawa dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, kita dapati bahawa sesungguhnya bagi kita, bila sekarang kita nak buat baik, maka hendaklah kita set, aku bukan nak buat baik, tetapi aku nak buat sehabis baik. Aku nak buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, maka kita dah memenuhi piawai yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Dan membuat yang terbaik menjadikan kita, apa saja kita perhati untuk kita buat. Katalah membuat tugasan rumah, kita tugasan dengan keluarga, kita buat tugasan dengan kerja, apa saja, ataupun secara ibadah khusus, kita solat, baca Quran, maka ia adalah misi terbaik. Jadi sebab itu, bila kita nampak, kita dah setting, ya, kita dah mindset kita, aku kena buat terbaik, bukan aku buat baik. Sekarang kita tengok kepada heart set. Kita biasa buat mind setting, tetapi Islam tak ajar hanya mind setting, tetapi Islam ajar heart setting. Ya, heart setting. Jadi bagaimana kita kata nak heart setting? Heart setting kita adalah bagaimana kita sama-sama dapat membuat sesuatu itu niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Tadi nak buat terbaik, ya, minda kita nak buat terbaik. Aku nak buat terbaik. Aku Allah bagi lebih untuk aku dapat buat yang terbaik. Tetapi hati kita pula letakkan sesuatu, aku hanya nak buat kerana Allah. Ini heart setting kita. Jadi kalaupun kita buat, mungkin menyapu sampah, tetapi hati kita, setting hati kita, aku lakukan ini kerana Allah. Kita memasak kerana Allah. Kita berinteraksi, kita sedang bercakap dengan pasangan kita kerana Allah. Kita dengan anak-anak kita, kita didik anak kita, kita tegur kerana Allah. Kita masuk ke dalam Facebook kita, Instagram kita, kita tegur ataupun menegur orang, aku buat kerana Allah. Kita cuba nak memberi nasihat kerana Allah. Ini heart setting yang kena ada dalam hati orang-orang yang beriman, ya. Sebab kita tahu bahawa matlamat kepada heart setting adalah kita nak sampai kita rasa bahawa kita hidup ini semata-mata nak mencari redha kasih sayang Allah, ya. So dia punya hati itu dia merasai tahap demi tahap, ya, tahap demi tahap. Kita bukan hanya buat kerana Allah, kita naik lagi, kita nak mendapat redha Allah, sehinggalah kita rasa bahawa hati kita, aku buat benda ini sebab aku nak mendapat sayang Allah, ya, mendapat sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah, kita dapati kalau kita boleh susun ini dalam diri kita, kehidupan kita, hati kita pula sekarang, ya Allah, aku nak buat ini. Adakah benda ini disayangi oleh Allah? Kalau aku buat macam ni lebih kurang, adakah Allah sayang kepada aku? Kalau aku buat macam ni, aku bercakap macam ni, adalah Allah sayang padaku? Adakah Allah nilai aku? Maka jadilah ketika itu puncak pada hati, sasaran dia apa dia? Bullseye dia apa? Sasaran dia adalah untuk mendapat keikhlasan, ya, keikhlasan. Sebab kita tahu semua rakan-rakan saya, ya, Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah kata, aku tak perintah kamu untuk melakukan ibadah melainkan mengikhlaskan, ya. Maknanya kita tahu bahawa kita ni kena mengikhlaskan. Jadi hati kita, bila kita setkan tadi, dia akan pergi kepada kita nak buat mendapat kasih sayang Allah semata-mata kerana Allah. Jadi kalau kita bekerja kerana Allah, menasihat kerana Allah, kita nak memberi bantuan kerana Allah, dan kerana itulah orang soleh, bila dia buat kerana Allah, dia tak suka nak war-warkan kepada orang, dia tak suka nak jaja-jaja kepada orang, dia tak suka, seraya mungkin, sekuat mungkin dia akan cuba tahan. Kerana itulah kalau kita tengok, masya-Allah, ya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya, satu contoh, ya, kalau kita baca dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, kita akan jumpa kisah bagaimana Sayyidina Umar kata, aku berlumba untuk berbuat kebaikan dengan Sayyidina Abu Bakar, ya, aku berlumba untuk membuat kebaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, dia buat kebaikan sampai tak ada siapa tahu, melainkan orang tahu setelah dia meninggal dunia. Ada tempat yang Sayyidina Umar keluar memohon bantuan.
dia memberi bantuan. Ya, Sayyidina Umar diberi bantuan kepada satu rumah. Kemudian ada seorang sahabat ni tiba-tiba dia dengar bahawa rumah tersebut ialah adanya seorang wanita, dan dia dapati bahawa dia mengintip Sayyidina Umar dengan perlahan-lahan mengangkat barang, mengangkat bekalan tanpa ada orang tahu. Sedangkan Sayyidina Umar pada masa tu adalah Amiril Mukminin. Sayyidina Umar adalah Amiril Mukminin. Sayyidina Umar dengan cara yang sangat rahsia mengangkat barang, kemudian hantar bekalan ke rumah tersebut, ya. Kemudian perbuatan Sayyidina Umar ni dilihat oleh seorang sahabat yang lain. Kemudian dia rasa macam sesuatu yang tak kena dalam hati dia. Bagaimana Amiril Mukminin boleh pergi ke rumah yang dia dapat maklumat bahawa itu adalah rumah wanita. Maka kemudian keesokan harinya dia pergi ketuk rumah tersebut. Dan bila dia pergi, baru dia tahu bahawa dalam rumah tersebut ada seorang wanita tua yang buta matanya, yang hanya berjalan, katalah contoh, dalam keadaan mengensot. Dan sahabat ni berkata, Masya Allah, aku telah tersalah tentang apa yang dilakukan oleh Amiril Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Nampak semua yang dikasih sekalian? Apabila kita melakukan sesuatu untuk mendapat kasih sayang Allah, kita tak suka perkara tersebut kita kongsi dengan orang ramai. Hari ini saya menasihati diri saya, Masya Allah, kita ni tak sedar ya, dalam dunia pada hari ini ya, dunia yang penuh dengan gadget, dunia yang penuh dengan aplikasi, dunia yang penuh semua benda seolah-olah kita nak kongsi dengan semua orang, kita nak share dengan semua orang, dan akhirnya kita nak minta semua orang like kita tanpa kita tertanya dalam hati kita, adakah Allah like kita? Kita minta orang ramai like kita, adakah Allah sedang like aku dengan apa yang aku buat? Sebab sepertinya kita lakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut di antara 7 golongan manusia yang akan duduk di bawah lindungan arasy Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Manusia yang akan duduk di bawah lindungan arasy yang tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah. Siapakah mereka itu? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang melakukan sedekah lantas dia menyembunyikan sedekahnya, seolah-olah tangan kirinya tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Idea ataupun apa yang ada di sebalik nasihat Nabi ni apa dia? Maknanya kita balik kepada had setting kita. Aku buat bukan kerana manusia. Sayyidina Abu Bakar, hatta dia jadi khalifah, semua yang saya kasih sekalian. Rupanya saya, Masya Allah, tak boleh nak bayanglah gambaran sahabat ni. Gambaran dan kehidupan para sahabat sebab nak buat terbaik. Kemudian buat kerana Allah. Ya, buat terbaik satu. Ada orang buat yang terbaik tapi dia tak peduli buat kerana Allah. Kelihatan nampak baik tetapi belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala nilai dia. Kerana apa? Sebab kalau kita tengok ya, Sayyidina Abu Bakar, contoh, katalah di antara amalan para sahabat yang kita katakan buat terbaik, hati niat terbaik kerana semata-mata nak Allah sayang pada kita, nak Allah like kita, bukan manusia like. It's okay manusia tak like kita, tetapi biar Allah yang like kita. Saya nak, rupanya sahabat ni, kalau katalah dia tahu berjalan ada satu taman ataupun kita kata dia orang kan duduk dalam kabilah, katalah kabilah itu didapati bahawa para suaminya keluar pergi berdagang. Keluar pergi berdagang, kita tahu di tanah Arab, maknanya keluar itu bukan masa sehari, bukan 2 hari, tetapi kadang-kadang berminggu, bahkan berbulan. Rupanya menjadi satu kebiasaan norm di kalangan para sahabat adalah bila mereka tahu contohnya kabilah itu keluar, maka mereka akan datang dengan tidak diketahui oleh siapa, menawarkan kepada wanita-wanita di kabilah itu, keluarga-keluarga di kabilah itu, apa yang aku boleh bantu kalian. Maka apa saja tanggungjawab lelaki pada ketika itu untuk kabilah itu, siapa yang menawarkan diri ni dia buat dengan secara percuma. Dan sehinggalah rupanya ada satu kabilah ini yang kebiasaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang akan selesaikan semua masalah. Setelah Rasulullah wafat dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada ketika itu, pengganti Rasulullah, maka datanglah beberapa kabilah sambil bercakap tetapi dalam keadaan menyatakan rasa hati mereka. Mereka panggil, wahai khalifah Rasulullah, wahai khalifatul Rasul,
Dulu ialah engkau tidak jadi khalifah. Apabila suami dan lelaki-lelaki kami keluar, maka engkaulah yang akan datang membuat kerja di tempat kami. Tentulah engkau setelah menjadi khalifah, engkau tak akan dapat melakukan kerja tersebut. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Aku boleh beri jaminan bahawa Abu Bakar akan terus melaksanakan apa yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Nak bagi tahu pada kita apa dia? Masya Allah. Orang tak tahu, orang tak nampak apa yang dia buat. Kemudian baru kita tahu, sekarang baru kita tahu kisah dia. Diceritakan kemudian. Nak cerita rupanya Masya Allah mendapat nilaian Allah. Itulah sebenarnya kemuncak daripada tujuan kita melakukan ibadah. Mendapat nilaian Allah, itulah kemuncak kita melakukan solat. Mendapat nilaian Allah, itulah kemuncak dalam kita membaca Al-Quran. Mendapat nilaian Allah, mahukan nilaian Allah, itulah kemuncak bila kita bersedekah dan membantu manusia. Sebab itulah apabila ini kita lakukan, bahawa manusia akan dapat merasai keselesaan itu. Dan inilah sebenarnya piawai yang kita katakan lagi ihsan sebentar tadi. Sebab bila dia bersedekah, bila dia buat, dia tak nampak aku sedang bantu orang. Tetapi yang aku nampak adalah Allah yang sedang melihat apa yang aku lakukan. Allah yang sedang memerhatikan. Dan aku yang aku nak tak lain tak bukan hanyalah adalah sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau ini kita boleh buat semua rakan-rakan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita akan dapati bahawa alangkah indah kehidupan, ya, sebab kita banyak tercedera. Hati kita banyak rasa cedera. Kerana apa? Sebab kita menagih perhatian manusia. Manusia pandangan mereka tidak melihat. Kalau saya pun melihat 180 darjah sahaja. Itu pun yang saya fokus, yang lain telah jadi kabur. Itulah penglihatan manusia yang kita tagih penilaian daripada mereka. Kita selalu rasa, isteri rasa selalu kecewa, suami mungkin kecewa, anak kecewa. Kenapa? Sebab kita menagih, ya, ketagih kepada perhatian daripada manusia. Sedangkan yang sepatut kita tagih ialah yang melihat bukan dengan upaya penglihatan manusia ini. Upaya Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kamu buat kebaikan walaupun sebesar molekul. Molekul. Ya, kita gunakan mikroskop untuk tengok. Untuk kamu buat kebaikan besar tu je pagi ni contohnya. Yarah, diperlihatkan oleh Allah. Maknanya setelah Allah melihat, Allah menilai, Allah akan perlihatkan dan Allah akan tunjuk nilai dan harga dia. Jadi sebab tu, jom kita bangkit daripada hanya semata-mata untuk mencari meraih like manusia kepada like Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan hanya like manusia macam ni kita minta, tetapi rupanya di sisi Allah kita telah mendapat dislike. Wali'ayyazubillah. Dan semua yang dikasihi sekalian, apabila ini kita ada, kita dah set. Adakah kita dah sempurna kita itu melakukan kebaikan? Kita tambahkan lagi bahawa nak buat yang terbaik, yang kita katakan tadi, set minda dah betul, set hati dah betul, mind setting dah betul, heart setting dah betul, maka marilah kita sedar bahawa aku buat baik sekarang ataupun aku buat terbaik sekarang belum lagi apa-apa. Sehingga aku mati dalam keadaan terbaik. Sehingga aku mati dalam keadaan terbaik. Sebab itulah orang bertanya kepada Sayyidina Ali, saya petik dalam Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Banten, ya. Dia menghimpunkan nasihat 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Dia menghimpunkan mana nasihat-nasihat yang ada dalam angka 2, 2, 3. Dan antaranya di sana dia sebutkan orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang bertanya pada dia, ayyu yaumin afdal? Wahai Amirul Mukminin, ayyu yaumin afdal? Apakah hari yang terbaik? Maka Sayyidina Ali berkata, sekiranya kamu bertanya kepada semua sahabatku yang lain, maka semua mereka menjawab hari terbaik adalah hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat, ya. Hari terbaik adalah hari Jumaat. Hari ini jangan lupa untuk banyak berselawat kepada kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mulut kita biarlah bercakap hanya permohonan yang baik. Jangan meratus atau bercakap benda-benda yang tak baik, sebab benda tak baik dia akan keluar dan dipatah menembak diri kita balik. Baik. Sayyidina Ali kata, sekiranya kamu bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, maka mereka akan menjawab hari terbaik adalah hari
Jumaat. Tetapi aku nak jawab, hari terbaik adalah hari matimu ketika imanmu berada pada puncak yang paling tinggi. Iman manusia yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Iman manusia macam tu. Ya, kita duduk dalam majlis pengajian ni, terasa iman kita bertambah. Ya, tiba-tiba kita sembang-sembang, kita chatting benda-benda biasa, tiba-tiba kita rasa iman kita rendah. Maknanya iman manusia yazid wa yanqus. Ketika itu kita dapati bahawa kata Sayyidina Ali, hari terbaikmu adalah hari yang mana imanmu berada pada puncak yang paling tinggi dan kamu mati pada hari itu. Maksudnya, kita harap kita telah melakukan kebaikan secara terbaik pada hari ini, belum lagi apa-apa, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita bukan kebaikan yang kita buat sekarang, tetapi adalah bagaimana pengakhiran perjalanan kehidupan kita. Kerana itu, bila kita dah buat yang terbaik, mind setting, heart setting, kita katakan buat semata-mata kerana Allah, dah kita rasa kita dah alhamdulillah, aku dah buat yang terbaik, aku beri yang terbaik. Tetapi belum apa lagi wahai Allah, sebab aku nak ya Allah mati dalam keadaan terbaik, yang disebut sebagai husnul khatimah. Jadi sebab tu bagi manusia, bagi kita, bila kita melakukan kebaikan, belum apa-apa kebaikan ini, sehinggalah akhirnya kita bertemu dalam Allah pada hari terakhir, kita punya banyak kerlipan mata, tetapi akan ada kelipan terakhir. Kita banyak menarik nafas dan menghembus nafas, tetapi akan ada hembusan yang terakhir. Pada saat itu, iman kita berada pada puncak yang paling tinggi. Dan untuk itulah kita elok sangat membaca ya doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya, kita boleh tambah juga ya, thabbit qalbi ala ta'atik. Ya, maknanya dalam mafhum dan makna yang sama. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ni ya Allah. Sebab hati kita ni dia begitu mudah berbolak-balik. Kadang-kadang kita rasa suka nak buat kebaikan, tiba-tiba terhenti, masuk pula kejahatan. Kemudian jadi baik balik. Baik. Maka sebab ditanyakan kepada isteri Nabi ketika Nabi berada di rumah, apakah doa yang paling banyak Nabi bacakan? Maka isteri Nabi menyebutkan bahawa Nabi banyak membaca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ditanya kepada Anas ketika di luar rumah, Nabi kalau duduk berjalan, apakah yang selalu dibaca oleh Nabi? Maka dikatakan oleh Anas, Nabi banyak membaca Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Apa mesej daripada itu? Nabi kita tahu bahawa sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik makhluk, pilihan Allah yang tidak ada yang lebih baik daripada Nabi SAW, tetapi menyebut dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka ya Allah kukuhkanlah aku ya Allah di atas agamamu ya Allah. Maksudnya adalah supaya berakhir kehidupan ini, sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal manusia, amal saya, amal tuan-tuan, anda semua, amal semua yang saya sayangi, saya kasih bil khawatim, bukan sekarang, tetapi Allah tengok bagaimana penghujung. Kalau kita tengok Usain Bolt, ya, Usain Bolt bila dia berlari 100 meter bahasa Melayu lah ya, ke garisan, ya, sedia dilepaskan tembakan. Usain Bolt bukan biasanya pelari yang paling cepat meluncur, ya, mungkin sebab dia panjang kot, dia tinggi. Biasanya orang lain lebih dulu, dia yang last sekali. Tetapi apa yang berlaku pada 10 meter yang terakhir, 20 meter yang terakhir, dia berada di hadapan, dan pemenang bukan siapa yang memecut di permulaan itu. Ada orang baik sekarang, tetapi adakah pasti dia mati dalam keadaan kebaikan? Ada orang bukan main nampak soleh sekarang, tetapi adakah dinilai di sisi Allah kalau tiba-tiba menjelang matinya, tiba-tiba mati dalam keadaan derhaka pada Allah? Semua ini mengajar kepada kita kebaikan itu terbaiknya adalah apabila kita harap, ya, hari demi hari iman kita makin meningkat sehingga kita bertemu kepada Allah dalam keadaan keimanan kita berada pada puncak yang paling tinggi. Sekiranya ini dapat kita lakukan, ya, semua yang saya kasihi, semua yang saya hormati, maka kita akan dapati bahawa kehidupan kita menjadi seorang yang sentiasa berfikir untuk memberi,
Kemudian kita beri yang terbaik. Hati kita buat semuanya kerana Allah. Tempat aku akan pergi dan tuju. Aku nilai aku nak mendapat sayang Allah. Aku dapat nak markah di sisi Allah, bukan markah pada manusia. Dan kemudian aku dah buat baik pada hari ini, aku dah buat yang terbaik pada hari ini, tetapi bagaimana kesudahan? Mungkin sebagai penghujung perbincangan kita ini, kita dapati bahawa sebab itulah Nabi berpesan sangat pada orang beriman. Ya, dalam hadis, kita juga tengok dalam hadis 40 Nabi yang dibaca dalam keadaan tangisan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dulu. Kita dapati bahawa bila mereka membaca, mereka akan rasa gemetar dalam hati. Bila mana kita dapati bahawa Nabi bersumpah. Aku bersumpah, kata Nabi, demi jiwaku yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Inna ahadakum, akan ada di kalangan kamu yang akan beramal bi'amali ahli jannah, dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga antara dia dan syurga hanya tinggal satu hasta je nak masuk. Tiba-tiba datang baginya ketentuan, menjelang nak mati, tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka, kata Nabi. Maka kemudian dia mati dalam keadaan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk dalam neraka Jahannam. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar, ada di kalangan kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia dengan neraka itu, bainahu wa bainaha, di antara dia dan neraka itu hanya tinggal satu hasta sahaja nak masuk. Datang ketentuan, dia melakukan amal ahli syurga, fayadkhuluha, orang ini, kata Nabi, Allah masukkan dalam syurga. Jadi sebab tu kalau kita nampak perkara ini, datang satu kesedaran yang paling mendalam. Kita tak nilai orang, kita nilai diri kita. Kita tengok orang derhaka, jangan mencebik sambil meludah, menulis perkataan penuh hina dalam keadaan menghina, kerana kita belum tentu, belum tahu. Mungkin sebelum mati dia bertaubat pada Allah, kemudian dia masuk dalam syurga. Kita yang hari ini bertekun di hadapan Quran, menjelang nak mati kita tak tahu bagaimana. Jadi sebab tu, ini semua motivasi pada kita untuk buat kebaikan, bukan secara baik, tetapi sempurna menurut piawai di sisi Allah. Sebab bila kita fikir untuk buat yang terbaik, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka pada ketika itu semua ini akan diambil kira. Saya kira semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada waktu duha daripada Masjid Tengku Ampuan Jamaah ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini setidaknya memberi sesuatu kebaikan pada diri saya sendiri, seorang hamba Allah yang sangat banyak dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka sebab itu, kalau sekiranya ada kebaikan juga dikongsikan bersama dengan rakan-rakan yang bersama dengan kita, walau di mana pun ya anda berada. Semoga kita terus sentiasa basah dengan ilmu dan kefahaman, kita sentiasa basah dengan tarbiyah dan bimbingan, dan kita akan sentiasa di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya akan mengundur diri. Saya sudahi dengan mohon maaf sebanyak-banyaknya kerana pasti ada perkataan, akhlak, tingkah laku saya yang tidak sesuai, tidak baik sepanjang bersama. Semoga bertemu lagi di masa akan datang insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.